Jadi insyaAllah bagi siapa yang ada idea, alhamdulillah. Bagi siapa yang tak ada idea, kenapa saya dekat sini dan kenapa ada benda ni dan benda ni, jadi saya akan terangkan insyaAllah. Jadi insyaAllah saya ada buat sedikit pembaharuan untuk sesi tazkirah kita, yang mana sebelum ni kita tiap-tiap minggu ada salat jemaah dan tiap-tiap minggu ada tazkirah kan, dah ada jadual tazkirah betul. Jadi insyaAllah sebenarnya bukan maksud saya untuk menghapuskan tazkirah, dahsyat menghapuskan tazkirah, tak. Tapi adalah semata-mata untuk membalancekan antara seorang mewujudkan profesionalism dalam seorang Muslim tu. Yang mana usrah kita ada usrah, yang kedua ada daurah, lepas tu ada tazkirah. Kemudian ni adalah kaitan dengan agama. Dan kita pun kita ada bagi idea yang bahawa agama itu bukan sekadar di atas tingkah sajalah. Tapi bila mana kita sebut bahasa Islam, yang kita ada cuma tazkirah dan juga benda-benda macam tu, yang ada kan. Kuliah ke apa kan. Okay. Jadi kadang-kadang kita lupa tentang tentang other side of the world yang kita patut tahu. Yakni contohnya benda-benda bahagian kejuruteraan, psikologi, filosofi, sosioekonomi, sejarah dan sebagainya. Jadi jadi saya nak mulakan satu sesi yang baru lah. Yang mana sesi ni akan buat dua minggu sekali, diselang-selikan dengan sesi tazkirah. Kalau minggu ni ada program ni, minggu depan ada tazkirah, lepas tu baru program terusnya. Jadi nama program ni adalah Borak-Borak Ilmu. Nama dia Borak-Borak Ilmu sebabnya apa dimaksudkan dengan borak-borak? Maksudnya saya borak dan antum juga, kalian juga borak. Kalian lah. Ke selesa dengan perkataan antum? Tak selesa. Okey, tak selesa kalian. Selesa. Korang. Korang. Okey, jadi yang saya nak terapkan kat sini adalah budaya dialektik, bukan budaya debat. Budaya dialektik adalah budaya yang dibawa oleh Plato, Socrates dan macam-macam lagi lah, yang filosofer yang lama-lama. Yang mana bila dialektik maksudnya hujah dibalas dengan hujah. Dan alasan dibalas dengan alasan yang kukuh. Ilmu dibalas dengan ilmu. Tapi bila mengarut kita tak layan. Macam tu. Itu adalah dialektik. Yang mana tugas dialektik bukan menunjukkan siapa yang betul, tetapi adalah untuk mencapai satu konklusi. Kan? Bila dalam debat ni, orang yang kuat suara paling kuat dan orang yang paling kejam perkataannya tersongkor di depan syurga. Macam tu kan? Apa dia pakai ayat-ayat yang pedih ke orang, dia menang. Tapi adakah dia betul? Tapi tak mesti dia betul bila debat. Tapi bila dialektik, kita berdiskusi, mungkin nampak macam dia lebih manipulatif dan dia lebih dominan, tapi konklusi yang kita capai adalah konklusi yang jatuh. Mungkin ada daripada point yang dominan ni, dan mungkin ada daripada point yang recessive ni yang lemah sikit kan. Tapi last itulah function of dialectic, untuk menghasilkan satu conclusion. Jadi yang pertamanya, sesi borak-borak ilmu ni agak lama. Saya setkan dalam sejam. Jadi mohon jaga masa kan. Dalam 9.20 nanti kita start. Kita stop. Okay, kita stop. Ni bukan lima dalam 9.20. Jadi siapa yang ada hal yang rasa macam dia susah sikit nak join, dan dia nak kena buat nak buat syair ke apa kan, tak tahu nak turun ke bawah kan, jadi boleh khatal. Jadi insyaAllah sebenarnya saya nak bagi tajuk yang berlainan, tajuk yang memerlukan saya nak terangkan supaya kita ni banyak membaca sikit, banyak membaca luar daripada medik. Memang banyak dah baca yang medik kan, tapi nak agak baca yang bukan medik. Nak bagi tajuk lain, tapi sebab first time saya susah nak approach korang semua ni untuk membaca. Jadi saya pun ambil satu topik yang mana topik ni dah pernah ada dalam minda korang ni sejak daripada tingkatan 3. Benda dah pernah ada, benda dormant dalam kepala.
Just nak naikkan balik berkenaan dengan sejarah. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini ialah bukan Volgograd, Singapura dilanggar atau tak. Ini Volgograd mana ni? Jadi sebenarnya tajuk Singapura dilanggar atau tak ni sebenarnya benda yang dormant dalam kepala. Sebab kalau korang masih ingat lagi, pada tingkatan 3 tak salah, ada sebuah buku warna coklat, nama dia Antologi Kerusi. Form 5 kerusi. Form 5, okey. Tak ajar. Dah tukar. Oh ya. Yeah. Hello. Tidak apa. Cik Edi. So dulu kami ada belajar tentang sebuah antologi, nama dia Kerusi. Tapi Kerusi tu merujuk pada cerpen yang lain. Singapura dilanggar atau tak ni, tajuk asalnya tajuk di dalam antologi Kerusi adalah kezaliman membawa padah. Kezaliman membawa padah. Jadi kalau ingat ada cerita pasal todak macam tu lah. Tapi bukan sekat nak bawa sekat semata-mata cerita lah. Tapi kita nak discuss apa, kita nak bagi kritik lah, apa yang dalam sejarah tu. Jadi kita lihat tajukan. Singapura dilanggar atau tak? Contoh tak ada tajuk cakap lah. Okay, jadi Alkisah Alkisah. Cerita Singapura dilanggar atau tak ni adalah cerita yang dia dah pergi selama 500 atau 600 tahun yang lalu. Atau 700 tahun yang lalu. Dia punya cerita about 1300 tahun Masihi. Okay. And kalau dan cerita dia, macam mana kita boleh dapat cerita ni, adalah daripada manuskrip sejarah paling lama dekat yang ada kat Malaysia. Ingat, siapa ingat lagi? Penulis dia adalah Tun Sri Lanang Sulalatul Salatin. Sulalatul Salatin maksud dia? Maksud secara bahasa dia Sulalah Sasilah boleh lah. Sejarah boleh lah. Cerita-cerita Salatin, Sultan-Sultan, dan cerita raja-raja yang tahu. Okay. Jadi dalam Sulalatul Salatin yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, Tun Sri Lanang hidup pada era Portugis menyerang, maksudnya 1400 lebih. Dan cerita yang dia ambil adalah 200 tahun dalam lingkungan ke belakang. Okey. Jadi sebelum saya cerita di mana adanya cerita Singapura dilanggar atau tak ni, better saya ingatkan balik tentang Susu Galuh, kerajaan Melayu sebenarnya. Better yang tu lah. Okay, actually kerajaan Melayu ni saya tak suka kata Melayu tak tepat, sebabnya yang asal tu bukan Melayu. Bani Tamil. Kalau sekejap Bani Tamil tak don. Tamil, tanah Melayu. Singapura. Okay, tahun yang Tamil. Tamil, tanah Melayu, Bani Tamil. Bani Tamil. Bani Tamil. Okay. Jadi insyaAllah kalau mengikut hikayat lama, hikayat daripada Sulalatul Salatin, Susu Galuh yang paling atas sekali adalah daripada zaman kerajaan Sriwijaya. Kita asal
kerajaan Melayu dia start daripada Sriwijaya. Sriwijaya ni pada tahun 1200 dia ada dekat keadaan dia yang paling kuat. Dan dia ni menguasai dia punya tempat dia punya ibu kota dia adalah Palembang. Dan dia menguasai Sumatera dan juga menguasai sini alam Melayu ni. Selat Melaka dan sebagainya. Tapi sebelum tu bukan Selat Melaka ni yang pakai untuk port, tapi bahagian sini Sunda. Okay. Kalau ikutkan balik cerita macam mana para meswara lah adalah bila waktu zaman ini nama tempat ni Sriwijaya. Ni kat sini ada dulu Sriwijaya. Tapi lepas tu ada lagi tempat nama Majapahit. Ni bukan kena mindset ni bukan benda yang agama-agama. Ni ni kan ni apa strong ni cerita ustaz sejarah kan. Kat atas ni dia nama Ayutthaya. Siap. Ayutthaya. Ada nama Ayodhya. Ada Ayutthaya, ada Ayutthaya dan macam-macam sebutan. Dan dekat atas lagi kat sini ada Khmer. Kalau ingat balik Khmer ni adalah siapa yang datang? Khmer ni ada satu hero yang menghancurkan dunia Islam. Datang daripada ni, sini. Mongol. Genghis Khan. Waktu zaman kalau kita tengok balik sejarah Melayu kan. Sejarah Melayu ni dia banyak benda-benda yang macam mistos. Ada Curah Simanjakini yang Tamisari lah, lawan dengan ular gegasi lah, benda-benda macam tu. Lahir-lahir pegang parang gading lah, sultan. Tapi pada waktu kita dikelilingi oleh mitos dan juga hantu, Genghis Khan telah pun pergi ke Baghdad dan menghancurkan kerajaan Abbasiyah. Sejarah. Ni kan segi agama, tak segi sejarah. Kalau tengok sejarah di luar bahagian ni. Dekat sini ada satu tempat, lagi satu dekat bahagian Eropah. Tolak dua tempat ni. Yang lain sejarah dia adalah sejarah yang bersifat jujur. Sejarah dia jujur. Kalau benda tu dan juga bahagian Oriental macam Jepun dan Cina pun sama agak macam kita. Dia jenis banyak tokoh tambah. Raja tu jumpa ular pijak ular. Dia cakap raja tu pijak naga. Raja tu mungkin batuk lepas tu cakap dia boleh muntah api kan. Dia benda-benda yang tokoh tambah. Ni adalah satu, sebab itulah Sulalatul Salatin tidak disenaraikan sebagai satu sumber sejarah yang mutlak. Dia dikira sebagai boleh ambil, boleh tak ambil macam tu lah. Yang kita ambil just nama-nama raja dan juga susu galuh je. Tapi cita-cita hang tuah, cita-cita tentang 9 hulu balang Raja Mansur Shah ada. Kita tahu 5 kan hang. Tapi sebenarnya ada 9. Ada hang tuah, lagi? Hang Jebat, ada Q, Lekit, hang Kasturi, hang tu. Ada hang tu tak? Ada lagi hang Husin, hang Ali, hang Hasan dan juga hang Iskandar. Dan 4 daripada ni adalah Hasib. Hang Hasib. Okay. Dan benda ni pun kita tak dapat kenal pasti. Di manakah kedudukan hang tuah dan sebagainya. Benda tu sejarah kita tidak telus. Padahal sejarah pada bahagian Arab, bahagian Perancis, bahagian Spanyol dan sebagainya adalah sejarah-sejarah yang telus. Yang mana semua benda adalah factual based. Yang mana bila adanya serangan Mongol dan adanya serangan tak pun yang kita pasal Kenyas ada 3 kan. Kan ada kan yang ada 3, dia panggil 3 raja untuk rule over Slav kan. Benda dah lama pada zaman ni.
tapi benda tu terpelihara tanpa unsur-unsur epik yang melampau. Kecuali ada unsur-unsur epik yang melampau dekat ceiling 50 kpy. Korang boleh nampak ada Saint Michael. Tak ingat? Dia tikam naga. Tu je. Kau tengok kat ceiling 50 kpy. Tu ada nampak, tak nampak macam naga pun, nampak macam bewok ke apa je. Tapi tu naga lah, whatever. Dia cakap slay a dragon, Saint Angelo ke Saint Michael, slay a dragon, whatever. Okay, balik kat sini kan. Okay, ni adalah zaman-zaman kerajaan. Waktu tu Sriwijaya adalah satu kawasan yang memang dikenali sebagai tempat yang sangat masyhur. Satu tempat yang sangat tumpuan lah dekat bahagian tengah ni. Walaupun dia tempat dia kecil, tapi macam mana Melaka kita dengar lingua franca dan sebagainya, macam tu dekat Sriwijaya pada waktu itu. Tapi still dia ada battle dengan kerajaan kat atas lah. Ada kerajaan Champa lah, Aitia dan sebagainya. Kat bawah tu ada Majapahit. Langkah Sukar dekat sini. Langkah Sukar dekat sini. Patani ada dekat sini. Kelantan tak ada lagi. Ni ada Kataha, Kedah Tua. Kataha ingat? Kedah Tua. Kandahar. Silap. Langkah Sukar kat sini. Okay. Ni Langkah Sukar. Tak apa, kita tak sentuh pasal Langkah Sukar. Jadi kita nak balik macam mana sejarah orang Melayu. Pada satu zaman yang mana waktu tu macam kalau kita ingat kan, kita masuk usrah je ISK naik turunan. Benda ni bukannya di kau Islam je. Benda ni adalah sebenarnya tamadun adalah sejarah adalah satu pengulangan eksperimen dengan hipotesis yang hampir sama dan juga variable yang hampir sama. Dia ada ekonomi, dia ada orang, dia ada raja, dia ada whatever, dia ada benda-benda tu, cuma berbeza sedikit lah. Berbeza dia punya fizikal. Contohnya tamadun barat. Okey, contoh. Dulu kalau ikut tamadun orang zaman dulu dia ada senjata yang dahsyat. Dia orang ada cannon kan. Tapi Amerika dia orang ada Apache dan sebagainya, ada Raptor dan sebagainya. Bezanya bentuk, tetapi dia punya variable adalah variable hampir sama. Contoh senjata yang saya ambil. Tak apa raja, dia orang ada sistem. Orang sekarang ada sistem demokrasi dan sistem republik dan sebagainya, menggantikan raja. Tetapi variable hampir sama. Jadi sejarah memang akan berulang. Bila ada tamadun yang naik, tamadun tu akan jatuh. Macam tu ya yang di kat Sriwijaya. Dia last dia ni ditangkap oleh Majapahit. Majapahit tangkap. Lepas tu Majapahit bunuh semua anak-anak gundi, anak-anak permaisuri. So that tak ada orang Sriwijaya yang akan orang Palembang yang akan bangkit. Okey. Tapi sebelum penaklukan ni, waktu awal macam mana dia orang dapat kuasa adalah waktu awal tu ada seorang raja yang kalau ingat balik nama dia Sangsapurba. Tak nak ingat? Tak nak baca? Okay. Nama Sangsapurba ni adalah lelaki yang kita kenali sebagai yang paling first legenda Melayu ni kan. Nama dia Sangsapurba ataupun nama dia Sri Nila Pahlawan. Okey, whatever lah. Dan dia ni bukan raja sangat. Dia just orang yang ada tentera. Dan tentera dia kecil dan pengaruh dia tak besar. Tapi macam mana dia boleh dapat kerajaan? Sebabnya ada lagi seorang. Ada makanan, lupa. Boleh ni. Kang apa? Jam. Okey. Lihat baru. Ni dah bukan dengan stok macam sejarah. Seriously. Jangan kita kau. Dulu pada awal Sangsapurba untuk mendapatkan kuasa, dia ada berjumpa dengan seorang Taiko. Taiko ni namanya Demang apa? Demang Lebar Daun. Nama dia Demang Lebar Daun.
Tak, nama zaman dulu memang nama pelik-pelik. Ada stanggi lah apa kan. Kerusi. Alah, orang Melayu tak ada hebat sangat. Kadang-kadang nama warakah kan. Bahasa Arab maksud kertas. Tak pun daun. Sama je. Pensel. Muhammad Kalam pensel. Okey. Ini yang sedap. Okey. Demang lebar daun ni, dia adalah orang yang paling berkuasa sekali dekat kerajaan kecil Palembang pada waktu tu. And Samsa Purba ni dia pula adalah orang yang punya tentera dan juga pengaruh yang kecil kalau banding dengan Demang lebar daun. Tapi ada satu seni politik yang berlaku kat sini, yang mana Demang lebar daun adalah orang yang tua. Dia ni memang dah psycho, tapi dia ni tak nak kuasa. Dia nak supaya orang muda naik. Dia nak supaya orang yang dia nak naik. Jadi cara dia adalah dia menyerahkan diri dia duduk dekat bawah orang yang lebih lemah daripada dia. Waktu tu ada satu upacara yang dalam penulisan Melayu lama dinamakan sebagai wadat. Wadat ni dalam bahasa Melayu, dia bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu treaty. Singular treaty. Bahasa Melayu dia apa? Perjanjian. Okey. Dia buat satu perjanjian. Demang lebar daun. Diorang ada satu wadat. Yang kontrak. Yang mana ayat dia saya tak ingat, tapi Demang lebar daun cakap kami ni boleh nak duduk dekat bawah tuanku, tetapi janganlah tuanku dan juga orang-orang anak-anak tuanku, maksud cucu cicit dia menjadi zalim. Lepas tu raja pula minta sebelum tu dia minta dulu anak-anak Demang ni jangan mendahaka. Lepas tu Demang cakap jangan zalim. Lepas tu konklusi dia orang, kalau raja cakap harapnya benda ni kita pegang sebagai janji. Lalu Demang cakap kalaulah daripada pihak tuanku tidak melakukan sedemikian, pastilah kami tidak akan melakukan sedemikian. Maksudnya kalau tuanku tak buat onar, kami pun tidak akan mendahaka. Okey. Ni dia punya treaty lah. And kemudiannya kuasa ni diberikan kepada Samsa Purba ni. And sebenarnya ini adalah satu taktik politik yang sangat hebat lah. So kalau kita tengok balik, sebenarnya ada sekali di dalam sejarah 10 tahun kebelakangan ni ada seorang yang dia buat benda macam ni. Dan benda ni jadi kat Turki. Nama orang yang jadi macam Samsa Purba ni adalah kan, kawan tak tahu lama lah. Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Dan orang yang menjadi watak Demang ni adalah dia punya guru sebelum tu dalam politik, Erbakan. Ustaz Erbakan. Yang mana Ustaz Erbakan ni adalah orang yang Islamis. Dan dia mempunyai banyak kuasa dan orang banyak ikut dia. Tapi bila mana Erdogan nampak untuk merubah Turki tidak boleh secara berhadapan, tapi perlu masuk kat dalam dan kita tukar dia dalam. Erdogan dengan pemikiran macam tu. Tapi Erdogan bukan orang yang kuat. Erdogan baru berumur 40 lebih ke 50 pada waktu tu. Dan dia tak ada pengaruh yang kuat. Pengaruh dia sikit kalau banding dengan Ustaz Erbakan. Jadi dia tak boleh nak naik. Kalau dia masuk dalam sosialis, dia memperjuangkan sosialis lah. Sekular. Dia memperjuangkan sekular. Dia cakap siap-siap perjuang sekular. Padahal cikgu dia memperjuangkan Islamic country. Tapi sebenarnya idea dua orang adalah idea yang sama, jalan yang berbeza. Dua-dua nak memperjuangkan Islam. Jadi Ustaz Erbakan yang banyak pengikut ni, pengikut dia pun hentam Erdogan. Sebab pengikut dia ramai. Susah betul pula kan. Jadi Ustaz Erbakan dia buat cara apa? Dia pun banyak dia ni adalah orang yang pandai, orang yang sangat bijak.
Tapi tiba-tiba dia banyak mengeluarkan kata-kata yang kenyataan-kenyataan yang bodoh. Atas dasar apa? Contoh, kami nak laksanakan hudud dekat semua, contoh gerak benda-benda macam tu. Benda tu menakutkan orang. Bila terror, orang tak suka, kan? Islam ni, dia kalau kita nak apply terror tu adalah selepas datangnya Islam yang sejahtera tu. Orang dah faham tentang Islam yang sejahtera tu, baru boleh faham tentang sistem hukumannya tu lebih kurang. Dan apa yang Erbakan buat, Erbakan dia buat orang benci dia. Dia buat orang benci dia. Pengikut dia pun benci dia. Jadi bila dia dibenci, pengikut dia pergi mana? Pengikut dia pergi ke Erdogan. Dia saja. Itu adalah satu taktik politik yang sangat bijak. Sebab Ustaz Erbakan pun dah meninggal dunia pada 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas, tak ingat. Baru. Dan sekarang Erdogan dalam akal parti tu dia sangat dominan kan. Dia cakap aku ni nak ni perjuangkan sekular. Lepas tu esok tu dia kena lantik, dia bawa bini dia pakai tudung masuk parlimen. Lepas tu orang cakap kau ni kata sekular, asal bawa bini pakai tudung kan. Dia cakap sekular ni aku tak nak kita ni tak nak, kita ni mencampuri urusan agama. Kalau aku suruh bini aku terbuka tudung kat dalam dewan ni, aku kacau lah. Aku tak sekular macam tu. Macam tu dalih. Betul. Orang cakap betul lah kau. Mempergunakan sekularisasi je. Macam tu lah. Okey, balik kepada cerita ni kan. Taktik politik tu menyebabkan Sangsa Purba mendapat kuasa yang sangat besar. Tapi kuasa tu tak tahan lama, ada 2-3 tahun. Sampailah Majapahit. Majapahit ni memang dah lama gila. Dia pun serang Palembang, dia bunuh semua orang. Jadi macam cerita Superman, waktu planet Krypton, planet Krypton planet Krypton tu nak hancur, dia pun release Clark Kent KL. Kan dia hantar KL pergi ke bumi, betul? Channel pronounce KL. Okey, tapi dia hantar Superman ke tu. Macam tu lah juga yang digunakan oleh raja tu. Diorang hantar putera-putera mereka pergi ke serata tempat. Tapi banyak yang dibunuh. Banyak yang dapat dijumpai dan dibunuh. Sebab kapal lah, senang nak kejar kapal. Tak tahu dah. Betul. Tapi yang seorang yang selamat adalah seorang yang kita namakan sebagai Nila Utama. Sang Nila Utama. Sang Nila Utama ni adalah tadi Nila Pahlawan, Sang Purba. Sang Nila Utama ni kita kenali sebagai Parameswara. Tapi bukan Parameswara yang Melaka. Okey. Tu dangan. Parameswara kalau ikut balik satu manuskrip Cina, kita ingat nama penulis dia. Tapi ada waktu tu Maharaja Cina buat satu banquet. Banquet. Whatever lah. Banquet, whatever. Banquet. Thank you. Dia buat satu makan-makan. Dan ditulis kat dalam tu ada seorang nama dia Parameswari. Parameswari. Dan penggunaan bahasa dia adalah merujuk kepada perempuan. Jadi apa yang kita konklusikan kat sini, Parameswari dan Parameswara bukannya nama orang, tetapi adalah gelaran. Dan Parameswari ni, perkataan tu disimpan sampai sekarang dengan sedikit perubahan. Pramugari. Permaisuri. Perkataan disimpan. Sebab tu kalau raja putera-puteri kan, kenapa raja bukan raja kan? Raja dia permaisuri. Permaisuri kenapa kan? Raja ni datang pada perkataan Dewa Raja. Permaisuri ni datang pada perkataan Parameswari.
Okey. Parameswara ni maksudnya dia daripada perkataan Sanskrit, maksudnya orang yang sangat berkuasa. Isvara ni merujuk pada Tuhan Shiva. Contoh tak? Isvara. Dia para Isvara ni. Ishvar Naidu. Okey, jadi contoh tak? Faham tentang Parameswara. Jadi Parameswara yang di situ ni bukan Parameswara yang kita kenal. Dia adalah Parameswara yang kalau ikutkan dia daripada Palembang, dia lari, dia pergi lepak dekat tahun berapa yang jap? Dekat Bintan Island. Macam Redang Island. Bintan Island. Dan atas dasar Sriwijaya pada zaman sebelum tu adalah sangat rapat dengan kerajaan Ayodhya ni. Jadi ada seorang gubernur di Temasek. Ni Temasek yang Singapura. Memang dia lari kan. Takkan lari dekat-dekat. Kalau lari dekat mampu lah. Ni abang-abang mati kan. Lari dekat. Okay. Dia pun atas dasar ihsan daripada Ayodhya pun ajak dia ni untuk melepak kat Temasek. Ajak Parameswara Sang Nila Utama ni untuk lepak kat Temasek. Nama gubernur dekat Temasek ni adalah Temagi. Tapi peliknya pasal kita orang Melayu kan. Dia orang Melayu pun panggil ni. Orang dapat tolong, dia bunuh balik. Dia bunuh orang tu untuk mendapatkan kuasa. Benda ni jadi pada 1299. 1299 dia lepak. Lepas tu waktu lari 1288, 1299 dia lepak kat sini. Dan dia bunuh. Waktu dia mana datang nama Singapura tu, waktu dia sampai dekat Temasek tu, dia sampai kat pesisir pantai dan dia nampak seekor binatang yang aneh dan berbulu hitam. Lepas tu bila tanya, wahai Mamanda kan. Mamanda tu assistant PA. Siapa ni? Siapa kan? Benda ni. Cakap, inilah singa. Dia cakap, I like this. Jadi cakap, okey, nama tempat ni sekarang adalah Singha. Singha tu daripada singa, daripada Sanskrit, singa. Pura maksudnya adalah temple. Pura Cendana. Singha bukan ni. Tu Singa Bank. Mula. Biar. Singha biar. Okey, tapi Singa tu adalah singa. Baru tu etymology of Singapore lah. Tapi dia lepak kat situ, dia last dia bunuh Temagi. Dia pun sebelum tu Ayodhya dengan bekas Sriwijaya baik. Tapi lepas dia bunuh Temagi ni, Ayodhya ni gerak. Jadi Temasek ni waktu pemerintahan Parameswara Sang Nila Utama ni memang gaduh lah. Dia dah negara kecil kan, orang Singapura lah. Gaduh dia tak tahu yang lain tu besar pada dia. Ayodhya serang daripada utara, Majapahit serang daripada ni selatan. Tapi somehow dia orang boleh survive selama setahun. Selama 100 tahun. 100 tahun dia orang dapat survive. Okey, dan balik kepada cerita Singapura dilanggar todaan. Okey, Singapura dilanggar todaan ni Singapura tu. Okey, lepas habisnya Sang Nila Utama ni, dia ada anak. Kan? Anak dia yang pertama nama dia Habis? Lagi belum. Habis lah. Sekejap lah. Mana? Ada apa? Hasif. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, tu nama anak dia yang first Sri Wikramawira. Whatever, tak payah ingat nama. Sri Wikramawira.
tahun dia adalah 1324. 1342. Apa zaman Wikramawira ni. Dan kemudiannya turun ke anak dia. Nama anak dia Rana Wikrama. Sri Rana Wikrama. Kenapa nama pelik? So waktu ni Wikrama. Okay. So waktu ni Islam tak datang lagi. Ini bukan zaman Islam. Ini zaman Hindu Buddha. Okay. Waktu ni memang apa elemen Sanskrit dan sebagainya. Okay. Waktu ni zaman Sri Wikramawira ni, after saya baca Sulalatul Salatin dan juga ada baca perbahasan-perbahasan yang lain, dan juga ada bacaan daripada yang tulisnya Abdul Latif Talib, penulis kontemporari yang tertulis sejarah tapi macam novel. Dia tulis sahabat lah dan sebagainya. Dan dia tulis tentang Parameswara. And kalau saya tengok alik, jadi saya dapati peristiwa sebab dalam Sulalatul Salatin raja tu tak disebut nama. Tapi bila kita tengok alik tahun dan kita balik tengok alik salah silap, sebenarnya adalah pada zaman Rana Wikrama ni. Dia punya kisah apa Singapura dilanggar tu tak? Tak masuk kisah dia. Rana Wikrama ni juga adalah sultan yang waktu raja waktu kisah Badang. Kisah Badang juga berlaku pada zaman dia. Badang. Makan muntah. Yang makan muntah. Tu banyak versi lah. Okay. Kena kan? Sejarah kan? Kena gila. Sabar. Tak sabar-sabar. Tak ada ikan. So nak dapatkan latar masa lah. Latar masa. Okay. So dapatkan latar masa. Lebih kurang 1300 lebih. Okay. Lepas tu tak apa. Yang tu nanti lah. Cerita dia mula macam ni. Waktu zaman Rana Wikrama ni, dia ada seorang isteri. Ada satu hari tu ada seorang alim ulama. Dia ni ada satu ilmu yang dinamakan dalam penulisan Melayu sebagai khayalillah. Tak ada khayal di sana. Tapi dia sampai dekat depan. Ada sekali tu dia tak tahu, dia orang luar. Nama dia Tun Jana Khatib. Dia orang luar. Pernah dengar Tun Jana Khatib? Dia datang apa, dia tak tahu tu tempat raja kan. Dia ingat tempat pembesar kan. Lepas tu ada satu pinang gading. Pinang gading ni besar. Pinang yang selalunya kita nampak ada orang letak tayar, lepas tu ada pinang kecil kan. Tu pinang gading. Tapi sebenarnya ada satu version pinang gading yang besar. Pinang yang sangat tinggi lah. Dan besar. Kerana Tun Jana Khatib ni dia nampak ada seorang perempuan di sebalik pinang ni. Bukannya di dalam pinang. Maksudnya pinang tu mengganggu dia nak usah perempuan tu. Jadi dia bukan nak usah. Kita husnuzon lah. Cerita keulamaan. Dia pun tenang. Dia sentuh pinang tu. Terbelah pinang. Pokok pinang terbelah dari atas ke bawah. Pinang dua. Pinang dibelah dua. Dari situ. Mungkin saja. Okey, tapi bayangkan mungkin tu Jana Khatib bukan nak buat benda tu. Mungkin dia saja test power ke apa kan, tak tahu lah. Kita tak tahu. Lepas tu tiba-tiba pemaisuri, bagi perempuan tu pemaisuri terkejut. Lepas tu dia pun report kat lelaki dia kan. Lelaki dia pun mengamuk Rana Wikrama mengamuk. Bukan Islam pun kan. Dia cakap dia ni tahu isteri kita ada kat sini, boleh pula dia nak tunjuk power. Dia pun tangkap Tun Jana Khatib dan dibawa dekat nama tempat tu hujung pasar.
dan dibunuh. Ujung pasar. Ujung pasar Dibunuh. dibunuh. Macam dah dengar. Sekarang nama tempat tu, ada nama tempat kat Singapura Ujung Pasar ataupun Kampung Gelam. Kamu bilang. Kampung Gelam, tahu Kampung Gelam? Orang Johor kan? Okey. Jadi kesahihan tempat tu ada kan? Okey, insya-Allah. Betul lah cerita. Kau betul Okey. Dan pada saya kan, kritik saya yang pertama, okey ni nak bawa kritik. Bukan nak cerita. Kritik yang pertama, ini adalah zaman yang mana bukan Islam. Tetapi adakah logik seorang ulama, seorang ilmuwan Islam datang semata-mata nak belah pinang dia? Tak logik. Lepas tu dia dibunuh sebab belah pinang. Tak logik. Ni adalah benda yang tidak logik. Jadi maksudnya ada sesuatu yang dia bawa ataupun sesuatu yang dia miliki sampai dia ni dibenci dan dibunuh oleh raja. Agak-agak apa benda? Agama. Benda ni tidak disokong oleh mana-mana penulisan sejarah, tetapi diperdebatkan. Sebabnya banyak daripada sejarah adalah benda ni tak logik. Nanti ada lagi satu benda tak logik, lagi tak logik. Saya cerita nanti. Takkan dia datang mesti ada tahu tu istana kan? Logik Umur orang lain besar ada duduk bawah tanah kan, korek-korek tanah kan. Ni dia tiba ada rumah besar gila. Lepas tu tiba-tiba takkan dia tak tahu tu istana. Lepas tu kalau dia nampak ada perempuan yang pakai punya lawa kan, lepas tu ngalahkan mak nenek yang pakai, takkanlah ni bidan ke, takkanlah tok emoh perempuan ahli sihir Baba Yaga kan. Mesti apa Mahisuri. Boleh pula waktu tu dia belah pinang. Ini adalah elemen agama yang tak ada. Agama bukannya Islam bukan wujud atas miracle miracle ada, tapi bukan itu yang Islam bawa. Bukannya ilmu khayalillah yang membelahkan pinang, tapi maksudnya ada sesuatu pada Tun Jenal Khatib yang dibawa atau dia miliki atau dia tunjuk yang menyebabkan orang jadi benci dan membunuh dia. Banyak daripada kritik mengatakan bahawa ini adalah Islam, yang dibawa adalah agama. Ya, waktu tu raja pun bunuh dia. Okey, lepas tu Tun Jenal Khatib, kalau ikut cerita sebenar, waktu dia nak kena bunuh, dia cakap, kamu ni, sekejap, saya ada sekejap dia ni, teks sebenar kan. Hari ini kamu semua ketahuilah aku merelakan kematian ini, tapi raja yang zalim ini tidak akan terlepas begitu sahaja. Dia hanya membayar harga ke atas kezaliman itu. Percayalah Singapura akan huru-hara, akan ditimpa malapetaka yang dahsyat. Kalau ikut kan seorang yang alim takkanlah sebab kena bunuh je, sebab belah pinang, Sebab dia Musya. sebab dia nak usah. Lepas tu dia bagi malapetaka. Dia yang nak bagi sempahan. Benda tak logik. Kalau namakan seorang orang yang betul-betul pegang pada agama Islam tu kan, oleh ulama, maksudnya apa yang dia tidak redha. Ni kritik dia tidak, sebab teks yang ada sudah Datuk Salatin saja. Jadi kritik daripada orang-orang kan. Tak, yang dia tak redha, tak patut, bukannya sebab pinang, bukan sebab salah dia. Kalau dia ulama mesti ada menyesal salah dia kan. Rasanya kalau malapetaka dia bukan kat orang, tapi adalah Islam. Ni kritik adalah agama yang dibawa dia. Dia tak redha orang bunuh dia sebab dia nak bawa agama yang baik kan. Lepas tu dia orang cakap, tahulah raja ni zalim kan, lepas ni akan ada ni. Jadi dia pun dibunuh. Waktu dia dibunuh, berlakulah satu lagi keajaiban. Bilanya darah dia menitik ke tanah, tu Mansuri. Tiba-tiba jenazah dia raib. Sebab tu ada satu pantun, kalau ingat balik, telur itik di Singgora, pandan ada tertandar di Pulau Betawi. Ada lagi satu, ada pandan terhidang dilangkahi. Macam tu lah. Telur itik di Singgora, pandan terhidang dilangkahi.
darah titik di Singapura, badan raib ke Langkawi. Kalau diceritakan daripada teks lain pula, memang ada satu kisah yang mana dia orang jumpa satu jenazah kat Langkawi. Orang terkejut. Wow. Terkejut. Okay. Apa dan Singgora tu yang sekarang kita kenal sebagai Songkla. Itu lah Singgora. Songkla. Ya. Okay. Tapi lalu tu Fok hilang. Dan ada cerita tambahan lah. Ada dekat ujung pasar tu, dia pasar. Lepas tu ada orang jual bengkang kat situ. Tahu kuih bengkang? Dia pun sebab ada darah kat situ Dia pun tutup pakai penutup bengkang tu. Last penutup bengkang jadi laris. Tak, bengkang dia jadi laris. Bagi saya, ini tak ada kritik yang saya baca. Bagi saya ini adalah satu cerita yang tidak masuk akal, yang menjadikan agama ni sebagai benda yang khurafat. Sebab orang tak nampak agama ni sebagai benda yang elok. Jadi orang darah wali pelaris. Kan? Darah wali menjadikan bengkang pelaris. Darah wali dan bengkang, agama dan bengkang. Maksudnya agama ni dibengkangkan. Maksudnya cerita ni ditutup oleh satu cerita yang bodoh. Sama macam contoh apa? Contoh. Okey lah. Saya bagi contoh ni Princess Diana. Princess Diana. Dia ni pakwa oleh orang Islam. Sebab dia accident dengan pakwa dia. Dia macam curangan Prince Charles lah. Dia pun accident. Walaupun dia baik, tapi yang dia nampak dia mati pun orang nampak baik. Kan? Princess Diana ni. Tapi apa jadi kat yang pakwa dia Islam ni? Islam lah yang dilihat. Maksudnya Islam tu dirosakkan oleh benda ni. Sama macam darah wali tu, Islam tu dirosakkan oleh bengkang. Contoh lah. Memang saya agak melawan sejarah lah benda ni kan. Tapi kalau nak bagi hujah yang lain, boleh bagi hujah yang lain. Tapi bagi saya pegang pada logik. Okay. Bila after dah sampai orang kuat pada akhirnya. Sekarang jam 20. 90. Okay, 10 minit. Bila yang mati Tun Jana Khatib ni, tiba-tiba datang Todak. Todak ni melompat pada air macam hujan. Apa yang duduk dekat sisi pantai semua mati. Yang yang cuba lari kat tengah pun mati. Singapura memang kecil kan, tapi besar sebenarnya. Bayangkan Todak tu macam hujan, semua mati. Yang berlindung je hidup lagi. Lepas tu macam bayangkan raja bagi arahan macam ni. Tak ada sampai ke tengah Singapura kan, tapi dekat sisi tu lah, dia macam hujan lah. Raja bagi satu titah, orang ramai-ramai ni pergi ke sisi pantai, kita berpagarkan betis. Kita pagarkan betis daripada Todak. Agak-agak kalau pagar betis. Tak, saya pagar betis apa? Pagar buntut macam Selamat tak? Cuba kena sekali. Kena minyak mak. Kita bayangkan kena dengan ikan Todak. Agak-agak kena sekali mati. Lagi ramai orang mati. Dan kemudiannya dah ramai orang mati yang ikut perintah raja ni. Tiba-tiba ada seorang budak. Dia pun ada baiknya, wahai tuanku, kalau kita ni berpagarkan batang pisang. Raja pun macam waktu tu baru sel-sel DHA dia berhubung. Gangliosida. Waktu macam betul lah, tapi dia dengan ego raja dia macam dia nampak kat hang. Tu sampailah ada lagi satu pantun
baju cerik baju ditikam todak, baru mendengar kata budak. Apa todak tu sampai kat dia, koyak dia macam dia cuak ah. Kalau orang lain mati dia tak kisah. Dia baju tu koyak, baru dia hilang ego dia. Baju tu koyak. Okey. Okey, rumah. Lepas tu dengar cakap budak ni. Nama budak ni kita dengar kita kenal Hang Nadim. Okey. Maksud Nadim ni dalam Quran ada sebut tentang Nadimin. An-Nadimin maksudnya adalah orang-orang yang kesal. Jadi Hang Nadim tu bukan nama dia Hang Nadim, tapi orang peringati dia sebab patut menyesal sebab bila ingat dengan nama dia. Dia pun bagi pun letak batang pisang. Selamat. Lepas tu diceritakan bila dapat langkah kat batang pisang ni, kita bunuh ikan todak dan kita makan. Punyalah banyak sampai orang Singapura tak termakan semua ikan tu. Boring. Punya banyak boring kata. Mak, hari ni apa lauk apa? Ikan todak. Kan? Ikan todak sana todak ni sana ikan yang ada. Okey. Dan kemudiannya sebab raja kan, dia nampak budak ni bagus ni. Dia pun aku nak bagi kau hadiah pastinya. Lepas tu dia pun ajak untuk datang ke Balerong Seri dia kan, untuk terima apa-apa hadiah dan sebagainya. Tapi pembesar tak bagi todak, insya-Allah. Okey, tapi pembesar raja bodoh lah. Pembesar dia orang bodoh. Pembesar cakap, raja, wahai tuanku, budak ni bijak sangat. Kami khawatir yang dia ni akan mengalahkan tuanku nanti. Mungkin dia orang terfikir dengan cerita macam Firaun dikalahkan oleh anak dia sendiri, anak angkat dia sendiri, Nabi Musa. Mungkin sebab waktu tu dah lama-lama mungkin dia orang terima cerita dan sebagainya. Dan dia je takut. Lepas tu budak tu datang dengan baju lawa, nak menghadap raja kan, nak dapatkan hadiah. Last ditangkap budak tu. Ada cerita dibunuh waktu tu, ada cerita dicampakkan ke dalam laut. Budak tu tak benar. Benang yang kata. Tak ada benar yang kata tak pengen cerita apa. Ni kan anime budak tu mati. Serius. Wah, capok mu ni. Okey, dan budak tu mati. Lepas Hang Nadim mati, bagi kritik sebenarnya. Sebenarnya tak logik untuk seorang raja bunuh budak tu, dah tak logik Lepas tu untuk suruh orang berkuburkan betis, logik tak logik. Bodoh Orang yang tak pas UPSR pun bodoh baca. Idea sangat bodoh, totally. Jadi sebenarnya bayangkan bahawa cerita ni adalah cerita yang tak benar. Cerita ni adalah cerita yang tak logik. Tapi apa yang nak disampaikan bukan cerita tu, tetapi adalah apa yang di sebalik tu, apa yang tersirat di sebalik tu. Sebenarnya ini adalah cerita yang kritik kepada kerajaan yang zalim. Raja tak boleh orang bodoh. Pemimpin tidak boleh orang bodoh. Orang kanan pemimpin tidak boleh orang bodoh. Orang pandai tidak boleh jadi orang bodoh. Diikut yang orang bodoh. Raja boleh dapat hadiah dia bagi. Tapi dia budak, kita maafkan dia. Okey. Ni ada satu pemikiran yang baik. Siapa tak nak hadiah? Ini adalah satu idea yang silap. Tak. Ini adalah idea fitrah. Siapa tak nak hadiah? Betul. Itu adalah persoalan betul. Tapi sebagai seorang yang bijak, persoalan ni adalah dia ada kritik kepada persoalan ni. Siapa tak nak hadiah? Hadiah diberi atas satu sebab. Dan kita kena analyse apakah sebab. Sebentar. Bukan semua benda kita nak hadiah. Dan kena being analytical adalah benda yang terbaik. Contohnya budak tu.
Saya nak bagi budak sebab saya cakap dia cerita ni macam cerita tak betul kan. Sebagai seorang yang bijak, bukan budak kan, sebagai seorang yang bijak, dia patut one step ahead of orang bodoh. Orang bodoh ni bila ada kuasa, power. Orang bijak ada kuasa, dia tunggu, dia banyak tunggu. Strategi, dia cakap strategi. Tak apa, kita strategi. Dah mati. Dia tak sempat pakai strategi, mati. Orang bodoh, aku bunuh dia ni. Aku bunuh dia ni. Orang bodoh macam tu. Sebab tu kuasa tidak boleh diberi kepada orang bodoh. Kuasa patut diberi kepada orang yang bijak. Kami dulu. Tipu rakyat. Kami je ni macam. Saya tak nak bawa apa-apa contoh contemporary. Okay. Okay, dan kemudiannya after mati budak ni, waktu tu kerajaan Majapahit serang Temasek pula. Lepas tu waktu tu mati yang Rana Wikrama ni, anak dia nama dia Rani Wikrama, Parameswara yang kita kenal lah. Ataupun apa nama Islam dia adalah Sultan Iskandar Shah. Waktu tu baru dia lari ke, awal-awal dia lari ke biawak busuk nama tempat tu. Ada banyak biawak. Lepas tu biawak mati nama tempat biawak busuk. Ada kota buruk. Lepas tu dia pergi ke Sungai Bertam, ataupun yang sekarang dikenal sebagai Sungai Melaka. Lepas tu dia nampak yang kijang sepak anjing tu, cakap, oh, this is good, I like. Lepas tu dia cakap, okay, ni nama tempat Melaka yang tu lah. Okay. Itu betul lah kot. Okay, soalan tu tak boleh terima sebagai ni kan, hujahan sejarah yang tepat kan. Jadi itu lah yang saya nak bawa adalah kritikan kepada cerita. Kadang-kadang kita yang terima ada cerita, oh betul lah ni raja ni keluar bercahaya, keluar guling-guling pegang parah. Betul. Padahal kita tengok apa baby keluar bodoh yang tu kan. Macam baby lemah. Kita kena ada logik. Macam anak Abang Faiz lahir tak ada lah pegang parang. lemah. Oh ni pakcik mana datang. Macam selfie. Saya selfie kan. Jadi bila membaca tu perlu analytical. Yang saya nak ajak bukannya nak ajak dengar cerita ni sangat pun. Yang saya nak ajak cuma being analytical. Bila membaca sesuatu tu, kita kena ambil tahu which one is kebenaran. Dekat mana ruang untuk kita berfikir, dekat mana ruang untuk kita bagi hujahan. Sebab ramai orang baca kan, oh ni betul lah, ni betul. Last dia mengimani benda tu. Contoh dia baca tentang Marxism dan dia mengimani benda tu. Padahal dalam Marxism ni ada banyak benda betul dan benda yang salah. Patut dia kena tengok juga. Contoh juga dengan agama Islam sendiri kan. Bukan nak cakap ada benda salah, tak. Ada benda yang interpretasi kita salah kan. Kita cakap okay, Yasin ni maksud ni kan. Kadang-kadang ada orang tulis macam tu. Takkan kita nak cakap betul lah Yasin maksud ni tentang, padahal yang ulama daripada salaf ni cakap ni Allah yang tahu Yasin. Betul bila ada orang tulis Yasin ni, ingat ni Kahar Ahmad, ingat Rasul Melayu. Dia cakap Yasin ni turun kat saya. Benda ni benda agama kan. Jadi kita kena analytical lah, benda mana yang betul. Tahu yang Ustaz Don cerita Ustaz Don yang baru kan. Apa cerita Ustaz Don yang baru? Datang IM Ikhwan lagi apa? Tamim. Telaga Barahut, Tamim. Rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah tiada bayang. Benda ni bukan Ustaz Don sahaja kan. Ustaz Don sebab dia diisu kan. Tak, daripada benda-benda lain. Contoh benda-benda agama ni, kita kena, benda yang kita telan tu kita kena pastikan dia rasa apa. Kalau Islam ni dia takkan rasa pelik, dia takkan rasa
weird. Oh, peliknya. Peliknya apa Rasulullah boleh terbang ada situ. Oh, Rasulullah boleh terbang. Kita macam telan. Kalau kita macam tu, Rasulullah boleh terbang. Lebih kurang. Tapi bila mana kita ni masuk analytical, kita masuk ilmu dalam kepala otak kita, kita boleh tahu mana satu kebenaran, mana satu yang tak betul. Kadang-kadang benda yang batil ni bunyi dia sedap. Sampailah bunyi dia sedap, kita rasa percaya. Contoh dalam Quran dia sebut tentang orang-orang yang kamu ni akan merasa sedap dengar mereka, orang kafir ni bercakap. Mereka ni punya pandai bercakap sampai kita dengar tu macam tertawan. Rasulullah tertawan. Macam best yang dia cakap. Tapi Allah maksudkan mereka ni macam mana kayu atas tanah. Tak ada guna. Kayu je. Letak kayu kayu mahal. Tapi tak ada guna. Dia bukan pokok. Dia kayu. Bodoh kayu. Okay. Kayu yang tersandar. Okay, jadi insyaAllah sekarang dah 9.40 kan? 9.32. Okay, betul, 10 minit. Alhamdulillah. 12 minit. Okay, fine. Tak, I like analytical. Dia tak terima yang 10 minit tadi. Okay, betul. Jadi insyaAllah setakat itu saja dari saya. Saya memang jenis bukan bagian direct saya tak boleh buat. Jadi insyaAllah sebenarnya format kita punya borak-borak ilmu ni adalah kita kena baca buku dulu. Tapi takkan sebab ni first time, jadi saya pun tak ada bagi baca seorang. Korang baca Sulalatul Salatin kan, dengan bahasa yang pelik-pelik kan. Jadi insyaAllah untuk next 2 minggu lagi nanti saya akan post satu buku dekat dalam Muslimin Bergerak kot, insyaAllah. Dia daripada Dr. Sakir Ali, lebih kurang Dr. Israr Ali, tentang Islamic Renaissance. Okay. Buku tu ada 31 page ataupun 30 page. Dan buku adalah buku yang kecil je. Pocket book. Yes. And insyaAllah buku tu dalam masa 2 minggu memang boleh settle lah. Jadi saya harap bolehlah kita ni ambil masa untuk membaca dan dapatkan idea kat dalam tu. Dan nanti 2 minggu lagi kita akan bincang tentang buku tu. Jadi topik kita yang kedua atau topik rasmi yang pertama adalah tentang bedah buku Islamic Renaissance. Dan lepas tu mungkin saya akan lepaskan kepada sesiapa yang mempunyai benda yang dia nak kongsi. Dia nak bedah syair ke, nak bedah lagu ke. Macam saya selalu dengar Ustaz Wanji. Tahu Ustaz Wanji? Wanji At-Ta'adudi. Tak dengar Ustaz Wanji? Orang apa? Orang Terengganu ya? Kelantan. Yang pakai spek. Dia buat lepak makasid. Dia ni adalah orang yang power agama dan dia ni dia analytical. Salah satu benda yang dia nak bawa adalah dia bincangkan lagu M. Nasir, Cermin Mimpi. Sebab M. Nasir adalah orang yang filosofi, orang sufi. Dia ni ambil cerita daripada Arumi. Pernah dengar perkataan Arumi? Arumi ni orang. Army, seriously, attack on Titan, seriously. Okay. Tapi mungkin lepas ni bukan next Islamic Renaissance saya akan bawa. Jadi yang next mungkin akan menjemput orang lain untuk bawa. Okay. Don't be afraid to come forward lah untuk bincangkan apa yang idea yang korang ada lah. Sebab setiap orang ada idea dia. Kalau nak bawa tentang idea secularism, bawa idea secularism, tak ada masalah. Kita bincang. Kat sini saya nak wujudkan satu medan yang kita boleh bincang benda-benda yang bukan agama. So insyaAllah setakat itu saja dari saya. Jazakumullah khairan katsira yang mendengar.
Jadi udkhulu fi silmil kafah, masuklah Islam secara menyeluruh. Jadi semoga kita mendapat kebenaran lah dekat dalam ni, being dialectic and so on whatever. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Tengok kat kiri kan. Oh.